Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu. Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada di dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk beserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertauliah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Hari ini sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk saya dapat bertemu dengan semua sahabat-sahabat pencinta Al-Quran bagi kita meneruskan usaha kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pembacaan Al-Quran. Insya-Allah diharapkan semua sahabat-sahabat dah bersedia untuk kita mulakan pelajaran untuk hari ini. Sebelum itu, saya nak mengambil kesempatan untuk menjawab salam pada semua teman-teman kita yang memberi salam daripada awal sampailah akhir nanti. Walaupun di pertengahan pengajian pun nanti ada yang memberi salam, tapi kita jawab in advance dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Diharapkan semua berada dalam keadaan sihat sejahtera, senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulakan pengajian kita hari ini, saya mohon bantuan yang ada, kakak-kakak, abang-abang, ibu-ibu, ayah-ayah, semua yang ada bersama dengan saya. Jangan lupa bantu kita untuk menekan button share. Boleh tak ya? Minta tolong share dahulu sebelum kita mulakan. Untuk hari ini kita nak baca satu surah baru, surah Al-Hajj. Maksudnya surah berkenaan dengan haji. Tetapi bukan keseluruhan surah itu menceritakan tentang haji. Kalau kita lihat ayat, beberapa ayat yang pertama menceritakan bukanlah berkenaan dengan haji, tetapi berkenaan dengan
saat hampir berlakunya hari kiamat, dan juga sedikit tentang kejadian manusia dan sebagainya. Ala kulli hal, sekejap lagi kita lihatkan konten ayat. Hari ini kita nak baca surah Al-Hajj ayat 1 sampai 5. Bagi teman-teman yang nak buka Al-Quran, silakan ke halaman 332. Yang tak ada Al-Quran, jangan bimbang, jangan risau. Sekejap lagi kami bawakan ayat-ayat yang kita baca. Jadi mohon share dahulu. Dan yang kedua, boleh tak kita dapatkan komen jom mengaji Al-Quran? Okey, tolong bantu saya, kita dapatkan komen jom mengaji Al-Quran. Dan jangan lupa menekan button share. Teman-teman dirahmati Allah, untuk memberkati majlis kita hari ini, saya nak mengajak semua untuk kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin ya rabbal alamin. Dah bersedia belum? Kalau dah bersedia, jangan lupa belanja thumbs up dan juga heart. Okey teman-teman dirahmati Allah, jom kita lihat. Sebelum masuk pada ayat yang pertama, kita baca isti'azah dahulu. Selamat datang kepada semua. Zalina, Sa'ad, Nenda, Zahra, Nurhayati, Rusilawati, Samsiah, Nurlida, Liza, Ros dan ramai lagi kawan-kawan kita yang saya tak sempat sebut nama, mohon maaf, keterbatasan masa yang ada. Kita terus fokus pada pengajian kita hari ini. Kita mulakan dengan bacaan isti'azah, pastikan jelas. A'udzu billahi dengan ain ya, hamzah dipangkal kerongkong, ain dipertengahkan kerongkong, dua harakat. A'udzu billahi, zal di hujung lidah bari dhammah, lafz jalalah dibaca nipis, dua harakat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kemudian barulah masuk pada basmalah. Disunatkan kita membaca basmalah di awal setiap surah kecuali pada surah Al-Bara'ah. Bismillah, ba bari kasrah bertemu sin tu jelaskan. Jangan bunyi samar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, tak betul, mestilah bismillah. Bismillah, dan lafz jalalah ini sekali lagi dibacakan dengan nipis dua harakat. Hirrah, pedas. Ma bukan ma, jangan luas mulut tu, nanti lalat terbang masuk mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Barulah waqaf. Boleh insya-Allah kita bacakan sekali lagi isti'azah dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita masuk ayat yang pertama hari ini. Mungkin ada yang nak tolong tulis ya, poin-poin yang penting yang saya sampaikan sepanjang perkongsian ini. Sahabat-sahabat yang baru bersama dengan kita nak masuk surah Al-Hajj ayat yang pertama. Sebelum itu jangan lupa tekan button share. Ya ayyuhan, ya itu dipanjangkan 4 atau 5 harakat. Kemudian hamzah baris atas naik di atas ya yang bersabdu, tekankan ayyuhan. Di sini nun sabdu didengungkan 2 harakat. Nasut taqu, sin baris dhammah terus naik di atas ta. Tetapi kalau kita hamzah wasal ni di awal kalimah, di awal ayat, di sini kita baca ittaqu, ittaqu dengan baris kasrah. Tapi disebabkan dia berada di pertengahan ayat, jadi kita baca ya ayyuhan nasuttaqu rabbakum. Jadi terus naik sin baris dhammah di atas ta. Dan di sini izhar syafawi diwaqafkan dengan jelas, jangan dipanjangkan.
Jangan pula kita baca rabbakum. Tak betul. Mestilah rabbakum terus waqaf. Di sini ada jim kecil, di sini waqaf jaiz, boleh berhenti dan ibtida pada dua harakat dengung, wajibul ghunnah. Jangan baca innazal, tak betul. Mestilah innazal zalatash. Di sini ta bari atas ni ada tasin ini. Innazal zalatas saati syai'un azim. Dan diwaqafkan di sini ma'ari disukun sekurang-kurangnya 2, 4 atau 6 harakat. Ya, jom kita tarik nafas, kita baca bersama-sama. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim. Baru berhenti. Allah mengingatkan kita supaya kembali bertakwa kepadanya. Wahai manusia, Allah tak berfirman wahai ya ayyuhalladzina amanu, kerana orang yang beriman sudah pasti bertakwa. Tetapi sudah tentulah ada perbincangan di situ. Saya tak mau pergi detail di antara perbezaan iman dengan takwa. Cumanya saya nak mengingatkan tuan-tuan dan puan-puan, di sini Allah mengingatkan kita bahawa semua manusia, marilah kita bertakwa kepada Allah. Apa maksud takwa? Mungkin ada teman-teman nak tolong tulis. Takwa ini bererti, kalau kita bacakan dalam tafsir yang ditulis oleh Imam Abu Ala al-Maududi, menyatakan bahawa takwa itu God fearing. Maksudnya takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Jadi wahai manusia, mestilah kita takut kepada Allah. Dalam erti kata di sini, iaitu melakukan apa yang disuruh dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai sekalian manusia, takutlah kamu kepada Tuhan kamu, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana sesungguhnya zalzalata saati syai'un azim. Kerana goncangan hari kiamat itu merupakan sesuatu yang sangat dahsyat. Tuan-tuan dan puan-puan, bila nak berlakunya kiamat nanti akan berlaku macam gempa bumi begitu. Bergoncang bumi ini. Yang mana berada dalam perut bumi akan terkeluar, yang mana berada di langit akan berjatuhan. Planet-planet akan berlanggar antara satu sama lain. Suasananya sangat-sangat dahsyat. Allah berikan sedikit gambaran kepada kita bagaimana suasana berlakunya hampir berlakunya kiamat tersebut. Allah kata, yauma tarawunaha di hujung lidah zal, jangan macam taz jadi huruf zai, di sini huruf zal. Tazhalu kullu murdi'atin, di sini izhar halqi, jangan panjang, sempurnakan tin terus masuk. Amma, dua harakat dengung, jangan baca amma tak betul. Macam kita baca surah Amma kan, amma yatasaalun, amma, begitu juga di sini, amma ra di sini dibaca tebal, jangan baca tak betul. Kalau ra itu dibaca nipis salah, ra di sini dibaca tebal. Arda'at, ada bunyi hamas, bunyi angin. Wa tada'u kul, ain bari dhammah terus masuk ke dalam kaf bari, bukan masuklah, maksudnya terus cepat masuk ke dalam kaf bari dhammah itu. Jangan baca tada'u kul, itu lambat. Dia mestilah wa tada'u kullu dhati hamlin, ham izhar syafawi, jangan panjang, terus masuk lin, dan lin juga izhar halqi, jangan panjang, tanwin yang selari. Hamlin hamlaha, ham bukan ham ya, ha bari dhammah di pertengahan kerongkong ni, ha, hamlaha wa taranna, dan kamu di sini nun sabdu kena dengung dua harakat. Wa taranna sukara, sudu satu harakat, ka dan ra masing-masing dua harakat. Wa ma hum
di sini ikhfa syafawi mim mati bertemu ba dengan kadar panjang 2 harakat. Tolong tulis ya, 2 harakat, jangan lupa. Wa ma hum bisukara walakin 2 harakat wajibul ghunnah di sini. Nun sabdu, mim sabdu, wajibul ghunnah dengung 2 harakat. Walakinna di pertengahan kerongkong azaballah. Lafaz jalalah di sini dibaca tebal. Siapa yang baca azaballah itu nipis, salah. Di sini kena baca azaballah dengan 2 harakat. Hi syadid. Dan di sini diberikan lantunan qalqalah kubra. Kadang biasa kadang minta maaf teman-teman, kadang biasa saya cakap banyak, kadang tersasul. Berlaku kadang-kadang biasa. Sepatutnya qalqalah akbar, saya tersebut qalqalah kubra, tersilap. Kadang itu biasalah. Tapi saya nak bagi tahu sekali lagi di sini, jika berjumpa 5 huruf qalqalah ba, jim, dal dan qaf dan juga ta, ada tanda sukun, ada tanda mati asli, itu qalqalah sughra. Kalau begini 5 huruf tersebut tak ada tanda mati asli, tetapi kita matikan dia kerana waqaf, namanya kubra. Tetapi juga kalau begini dan ada sabdu, ada syaddah, maka dia akbar. Kadang waktu saya cerita tu, kalau saya tersilap, tersasul tu bukan disengajakan. Mohon maaf. Boleh jelaskan insya-Allah. Kita tarik nafas, kita baca bersama-sama. Di sini mestilah syadid dan diberikan lantunan. Kita baca ayat yang kedua. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. Saya waqaf di situ. Mungkin ayat ni kalau tuan-tuan dan puan-puan bagus pernafasan sampai habis, silakan. Kalau tidak, boleh berhenti di situ dan tidak balik, mulakan balik pada watadau. Watadau kullu dhatin hamlin hamlaha. Maafkan, di sini ti ti bukan tin, maafkan sekali lagi. Watadau kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Saya waqaf sekali lagi di sini, saya akan ibtidak balik pada wa taran nas. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna azaballahi syadid. Boleh insya-Allah ya. Sekali lagi kita tarik nafas dan kita bacakan ayat ini bersama-sama. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. So far macam mana? Boleh ikut ke boleh ikut teman-teman dirahmati Allah. Allah ingatkan kita. Dia kata selepas menceritakan tentang keadaan, sedikit gambaran bagaimana bakal berlakunya hari kiamat itu dengan goncangan-goncangan yang ada. Yauma tarawunha, pada hari tersebut kita akan dapat melihat tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Waktu tu ibu yang sedang menyusu pun dia terlepas susuan dia.
Ibu ni payah kalau anak nak menyusu, kita nak lepaskan daripada menyusu anak tersebut. Tetapi dalam keadaan yang kalut, yang berlakunya goncangan itu, ibu yang sedang menyusu pun terlepas susuannya. Terlepas, anak yang sedang disusu itu terlepas. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. Orang yang mengandung pun boleh jadi gugur. Sedang mengandung. Perempuan yang mengandung pun boleh gugur. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Kamu melihat manusia dalam keadaan macam mabuk. Macam orang mabuk ni macam mana? Jalan pun terhoyong-hayang kan? Sedangkan mereka wa ma hum bisukara, mereka sebenarnya bukannya mabuk. Tetapi kenapa berlaku semua itu? Kenapa bila anak ibu yang menyusu pun boleh terlepas susuan, orang yang mengandung pun boleh gugur, orang yang sihat pun boleh nampak macam orang mabuk? Kerana walakin azaballahi syadid, kerana azab Allah tu syadid, tuan-tuan dan puan. Dahsyatlah, dahsyat, tak dapat digambarkan. Ini cuma gambaran sedikit yang Allah berikan, tapi hakikat yang sebenar sudah pasti lebih lagi daripada apa yang kita cuba nak gambarkan, tuan-tuan dan puan. Jadi takutlah kita kepada Allah. Itu maksudnya yang ayat yang pertama tadi itu, ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Wahai manusia, saya nak mengajak diri saya dan semua tuan-tuan dan puan, marilah kita menjadi hamba Allah yang takut kepada Allah. Takut nak buat maksiat ni, takut nanti membayangkan bagaimana balasan yang menanti bagi mereka yang melakukan maksiat kepada Allah di hari akhirat, di dalam neraka. Wa'iyyazubillah min zalik. Takut rasa hati. Nak ambil hak orang, takut. Nak menipu orang, takut. Mulut nak berkata, nak memfitnah orang, takut. Itu sepatutnya ada dalam diri seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas semuanya insya-Allah teman-teman. Kita nak masuk ayat yang ketiga. Sekali lagi, jika anda merasakan perkongsian ini bermanfaat, janganlah lupa tekan button share, ya, dan jangan lupa berikan saya thumbs up dan juga heart, dan dapatkan saya komen seronoknya cinta Al-Quran. Kita lihat ayat yang ketiga. Wa minan nasi mai wa minan, di sini dua harakat dengung, wajibul ghunnah. Na saja, bukan nas, sin tu ada baris tersendiri. Wa minan nasi mai, di sini masuk beserta dengung daripada man jadi mai, dua harakat. Yujadilu fillah, lafz jalalah di sini dia baca nipis, jangan baca tebal. Fillah salah, manakala di sini kita baca tebal. Azaballah, di sini pula jangan baca yujadilu fillah, salah, di sini kena baca nipis. Yujadilu fillah, dua harakat. Hi bi ghairi ilmi, ghair di hujung kerongko, ghairu bi ghairi ilmi, masuk berserta dengung, dua harakat. Daripada ilmin jadi ilmi, sempurna dua harakat, barulah masuk. Wa yattabi'u kulla syaitanin marid. Boleh insya-Allah kita bacakan bersama-sama. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla syaitanin marid. Boleh insya-Allah sekali lagi kita baca naskan. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla syaitanin marid. Boleh kita teruskan ayat yang seterusnya. Baik teman-teman, ya, masih bersemangat semuanya. Kita nak masuk ayat yang kedua terakhir. Hari ini kita baca sampai ayat yang kelima sahaja. Ayat yang kelima sahaja. Ini selingan lah, sebagai selingan sebelum kita masuk ayat yang keempat ni. Ada yang komen, kita pun tak tahu siapa dia tu. Ada yang komen kata mereka yang mengajar Al-Quran online ni dan mereka yang mengaji Al-Quran online juga syaitan, dia berkata. Ini adalah sebab apa? Ada ahli cepat Quran yang forward komen dia tu kepada saya. Saya tak perasan pun komen tersebut. Suka saya bagi tahulah di sini.
Biasalah kita ingat benda yang begini. Kita buat benda yang baik ini, jangan kita anggap bila kita buat benda itu baik pasti semua orang akan menerima dengan baik. Tidak. Kita lihat contoh ikutan kita yang terbaik baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baginda lah orang yang paling banyak dipuji, baginda lah orang yang paling banyak dikutuk, baginda lah orang yang paling banyak dikeji. Kalau Nabi pun menerima kutukan, menerima cacian, siapalah saya ini untuk kata-kata tidak menerima cubaan dan dugaan yang sebegitu rupa. Ini baru kecil nak dibandingkan dengan oleh ujian yang ditanggung oleh para rasul dan para nabi. Kita ignore je lah. Apa orang nak cakap kita, tak apalah nak buat macam mana. Kita nak memuaskan hati semua pihak itu tidak mampu. Ada saja orang-orang yang tak suka dengan kita, tak apa. Jangan kita fikirkan macam mana nak sukakan manusia. Kita fikir macam mana nak bagi Allah redha dengan kita. Jangan kita cari redha manusia. Tak ada guna pun redha manusia ni kalau Allah murka kepada kita. Biarlah satu alam ini murka kepada kita asalkan Allah redha. Berbanding apa gunanya seluruh alam ini redha dan suka dengan kita tetapi Allah murka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, fikir-fikirkanlah. Ya, kita nak teruskan ayat yang seterusnya. Sekali lagi, jika anda merasakan ini bermanfaat, jangan lupa bantu saya tekan button share. Yang baru bersama dengan saya, selamat datang, selamat menonton kelas pengajian Al-Quran Cepat Quran bersama dengan saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran anda hari ini. Sekali lagi, teman-teman, bertenang, jangan pening-pening dengan apa pun orang katakan kepada kita. Kita nak teruskan ayat yang keempat. Kutiba alaihi annahu. Di sini dua harakat. Jangan baca annahu tak sempurna. Kutiba alaihi annahu man. Ikhfa dua harakat di sini, bukan man tapi man tawallahu fa annahu. Sekali lagi di sini nun sabdu dengungkan dua harakat. Hu nak ke fa jangan lambat. فَأَنَّهُ dua harakat yudhilluhu wa yahdihi ila azabis sa'ir. Boleh insya-Allah teman-teman, tarik nafas kita bacakan. Kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudhilluhu wa yahdihi ila azabis sa'ir. Jadi Allah ingatkan kita kepada kita. Ayat ini sebenarnya sambungan dengan ayat yang ketiga. Mereka yang memusuhi Allah, maksudnya menolak apa yang Allah sampai, mereka tidak terima, menolak tentang kebenaran Allah tanpa ilmu pun, bighairi ilm, tanpa ada ilmu. Wa yattabi'u kulla syaitanin marid. Dan mereka itu menjadi pengikut kepada syaitan dalam urusan-urusan kehidupan mereka. Kutiba alaihi annahu man tawallahu. Dituliskan ataupun ditentukan bagi mereka yang menjadikan syaitan itu sebagai wali. Maksudnya mereka menjadi ikutan, menjadi pengikut kepada syaitan. Fa annahu yudhilluhu. Sesungguhnya syaitan itu dia menyesatkan. Wa yahdi ila azabis sa'ir. Dan dia menunjuk jalan kepada azab. Jadi oleh itu tuan-tuan dan puan-puan, berhati-hatilah kerana syaitan itu musuh yang nyata. Allah dan Rasul telah ingatkan kita dengan jelas bahawa syaitan itu musuh kita. Janganlah kita terpedaya oleh musuh yang nyata ini. Walaupun kita tak dapat melihat dengan zahir, tetapi telah dinukilkan oleh Allah dalam hadis, dalam Al-Quran, dan disampaikan oleh baginda Rasul dalam hadis bahawa syaitan itu musuh kita yang nyata. Senantiasa kita minta perlindungan daripada gangguan syaitan ini dengan selalu mengucapkan isti'azah, ya, dengan ucapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku mohon berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam. Kita nak masuk ayat yang terakhir untuk hari, ayat yang kelima. Saya harapkan semuanya masih bersemangat. Jangan lupa belanja saya thumbs up. Dan jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan, bantu saya untuk menekan button share. InsyaAllah kita semarakkan ini nak masuk bulan diturunkan Al-Quran, bulan Ramadan yang mulia tuan-tuan dan puan-puan. Marilah kita mengajak lebih ramai lagi muslimin dan muslimat bersama-sama dengan kita dalam perjalanan ini. Perjalanan mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala melalui pengajian Al-Quran. Kita belajar balik baca Al-Quran dengan betul, dengan betul.
dari segi makhrajnya, hukum tajwidnya ya. Jadi kalau teman merasakan perkongsian saya ini terlalu banyak untuk diikuti dan diingati satu-satu masa, jangan bimbang. Di akhir pelajaran nanti saya nak kongsikan bagaimana pihak kami dapat kirimkan kepada anda sebuah buku asas dan buku tajwid serta rakaman buku tersebut, insya-Allah ya. Jadi kalau nak dapatkan buku dan rakaman buku tersebut daripada kami, jangan ke mana-mana, tunggu sehingga akhir pelajaran saya kongsikan nanti. Jom kita lihat ayat yang terakhir dahulu. Ya ayyuhan nas, sama seperti awal tadi saya bagi tahu, di sini dua harakat. Ya tekankan ayyuhan nasu in, ikhfa hakiki, samarkan dua harakat. Ikhfa hakiki sekali lagi, samarkan dua harakat. Tum izhar syafawi, jangan panjang, sempurnakan tum terus masuk. Fi raibim minal ba bari atas bertemu ain, ba'thi di hujung lidah. Minal ba'thi fa inna khalaqnakum, mim mati bertemu mim, dibacakan dengan dengung dua harakat di sini. Di sini dua harakat, jangan lupa, tolong tulis ya poin-poin yang penting yang saya sampaikan. Fa inna khalaqa, ada lantunan khala surah, khalaqnakum min, ikhfa hakiki di sini, samarkan dua harakat. Min turabin, sama juga di sini ikhfa hakiki dua harakat, dan kemudian di sini wajibul gunnah dua harakat dengung. Thumma min, di sini nun mati bertemu nun idgham bi gunnah, dengungkan dua harakat. Min nutfa, dan di sini diberikan lantunan khala surah di sini. Min nutfatin, ikhfa hakiki daripada tin jadi tin dua harakat. Thumma min izhar halqi, sempurnakan min, jangan panjang, nun mati yang ada tanda mati asli terus masuk. Alaqatin, ikhfa hakiki. Ayat ni banyak ikhfa ni tuan-tuan dan puan-puan. Ikhfa ni berlaku bila nun mati atau tanwin bertemu salah satu daripada 15 huruf hijaiyah dalam kategori hukum ikhfa hakiki. Kalau tuan-tuan nak dapat dengan lebih detail, nak tengok satu persatu macam mana cara bacanya, jangan lepaskan peluang dapatkan buku tajwid, insya-Allah nanti saya ceritakan. Dua harakat wajibul gunnah. Ma mim, di sini asalnya min, tapi bila nun mati bertemu mim jadi idgham bi gunnah, terus masuk berserta dengung dua harakat. Thumma mim mudghatim, idgham bi gunnah. Sekali lagi tanwin bertemu mim. Mukhallaqatin, idgham bi gunnah, tanwin bertemu waw. Daripada mukhallaqatin jadi tiu, dua harakat. Wa ghairi mukhallaqatil, di sini idgham bila gunnah, daripada mukhallaqatin jadi mukhallaqatil, terus masuk tanpa dengung. Linubayyina lakum, kemudian berhenti di situ, terus tidak pada wa nuqirru fil arha, ra dibaca tebal, arha, ha pedas, dua harakat. Mimma nasha'u ila, nak ke i jangan lambat, ini tak ada, satu harakat saja. Ila ajalim, di sini idgham bi gunnah dua harakat. Musam, dua harakat wajibul gunnah. Man, ikhfa hakiki, disamarkan daripada musamman jadi musamman, samarkan dua harakat. Kemudian wajibul gunnah, dengungkan dua harakat. Thumma nukhrijukum, izhar syafawi, jangan panjang, sempurna kum terus masuk. Tiflan, samarkan di sini dua harakat. Dengungkan di sini dua harakat. Thumma litab, ada lantunan di sini khala surah. Litablugu, 4 atau 5 harakat panjangnya. Ashuddakum, waqafkan di sini kalau nak waqaf, walaupun asalnya di sini waqaf sili, afdal diwasalkan ya.
Tapi kalau waqaf di sini jangan panjang. Ashuddakum, begitu saja. Jangan baca ashuddakum. Itu tak betul. Salah ya. Dan kemudian ibtidak pada wa min, ikhfa 2 harakat. Kum, idgham mislan saghir dengung 2 harakat. Mai, idgham bi gunnah 2 harakat. Yutawaffa 2 harakat panjangkan. Wa min, ikhfa 2 harakat. Kum, wajib idgham mislan saghir dengung 2 harakat. Mai, idgham bi gunnah 2 harakat. Yuraddu ila ra dibaca tebal. Arzalil umuri likaila, ri nak keli jangan lambat. Arzalil umuri likaila ya'lama min, hukum iqlab. Daripada min ditukarkan kepada bunyi mim, bunyi nun kepada mim, itu maksudnya iqlab. Asalnya min jadi mim dengan kadar panjang 2 harakat. Jangan lupa min ba'di ilmi, samarkan di sini 2 harakat. Syai'a, dan diwaqafkan dengan ma'iwat di sini an menjadi 1 baris 2 harakat, dan ibtidak terus pada wataral, ra barifatan ada dalam arda, ra dibaca tebal. Ardaha midatan, ikhfa hakiki 2 harakat. Faiza an, ikhfa hakiki 2 harakat. Zalna alaiha alma, ha beri fathah ni ada lam di sini. Alaiha alma tazzat, ada bunyi hamas, bunyi angin. Warabat, sama juga ada bunyi hamas di situ. Iqlab di sini ditukarkan daripada bunyi nun kepada bunyi mim. Daripada wa'an jadi wa'an 2 harakat. Batat, ada bunyi hamas. Min, disamarkan 2 harakat. Kulli zawjin, di sini hukum iqlab. Asalnya jim itu tanwin 2 di bawah, tetapi dalam Al-Quran Asal Musmani dia tulis 1 baris ditemani dengan mim kecil yang ekor ke bawah. Di sini kena tukar daripada jin jadi jim. Tapi jangan lupa panjangkan 2 harakat. Min kulli zawjin bahij, dan diwaqafkan dengan khaqalah kubra di akhir. Ini diberikan lantunan bahij. Banyak kita beritahu tadi. Tuan-tuan boleh ingat ke tak ni? Boleh ikut ke tak? Banyak saya beritahu tadi ayat tu kan. Banyak hukum ikhfa, banyak hukum idgham mislan, banyak hukum iqlab pun banyak. Jadi kalau tuan-tuan rasa terlalu banyak nak ingat, jangan bimbang. Jangan bimbang nanti tuan-tuan dapatkan buku tajwid dan buku asas daripada kami. Di akhir nanti saya ceritakan. Jom kita baca dahulu ayat ini. Kita baca dahulu ayat ini. Tuan-tuan dan puan-puan, ayat ini agak panjang. Kalau nak baca dalam satu nafas mungkin agak sukar. Jadi kita cuba untuk bacakan dengan qita'ah yang lebih pendek, untuk membantu teman-teman kita yang mungkin ada masalah asma, penat dan sebagainya. Ataupun memang kerana ayat ini panjang, memang tak boleh nak baca dalam satu nafas. Jadi kita kena cari tempat waqaf yang sesuai dan ibtidak balik pada tempat yang betul. Kita baca dahulu ayat ini bersama-sama. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum. Saya waqaf di situ, saya ibtidak pada fa inna khalaqnakum. Fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfah thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma min mudghah ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم
ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. So far macam mana? Boleh ke tak boleh? Ayat panjang ni sekali lagi boleh tak kita bacakan? Tapi perhatikan tip-tip yang saya bagi tahu pada huraian tadi. Yang mana yang 2 harakat, yang mana nak kena dengung, yang mana nak kena samar, yang mana nak kena jelas, yang mana 1, yang mana 2 harakat. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba untuk disiplin. Sekali lagi kita bacakan ayat ini bersama-sama. Dan sebelum kita baca ayat ini, boleh tak, jika anda merasakan perkongsian saya ini bermanfaat, tolonglah saya tekan button share ya. Kita insya-Allah kita teruskan. Kita baca dulu ayat ini. Ayat yang terakhir untuk hari ini. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqah thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyina lakum wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma thumma nukhrijukum tiflan thumma litablughu ashuddakum wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardhalil umuri likay la ya'lama min ba'di ilmin shay'a wa tara al-arda hamidatan fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. Alhamdulillah, teman-teman dirahmati Allah.
Begitulah sikit sebanyak perkongsian yang mungkin boleh saya sampaikan ya. Tapi sebelum kita berakhir, saya nak ajak semua yang ada bersama dengan saya ini, jom kita baca bersama-sama daripada awal surah Al-Hajj ayat 1 hingga ayat 5. Diharapkan semua dah bersedia untuk kita mulakan bacaan. Sila betulkan kedudukan ya. Siapa nak minum air silakan ya. Bismillah. Izinkan saya juga. Baik teman-teman dirahmati Allah, sebelum kita mulakan bacaan ini, sekali lagi saya nak mengajak sahabat-sahabat untuk menekan button share. Bantulah saya dan kawan-kawan kita ini ya. Dan jangan lupa belanja saya thumbs up dan juga heart. Semua dah bersedia? Kalau dah bersedia, jom kita mulakan bacaan bersama-sama daripada kiraan 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin. Sekali lagi. Yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من
إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah teman-teman dirahmati Allah. Jadi begitulah sedikit banyak perkongsian yang mungkin boleh saya sampaikan dalam ruangan yang ada untuk kali ini. Diharapkan teman-teman terus istiqamah untuk belajar insya-Allah. Bagi yang nak ikuti sambungan bacaan ayat yang ke-6 dan seterusnya daripada surah Al-Hajj dan sehinggalah kita dapat khatam Al-Quran bersama-sama. Jangan lupa untuk follow dan like page Fatihah Learning Center dan tekan set see first untuk tidak terlepas pelajaran-pelajaran yang kami bawakan. Setiap hari kita bawakan secara langsung kepada anda jam 7 pagi, 3 petang dan 10 malam. Teman-teman dirahmati Allah. Seperti mana yang saya beritahu tadi, jika ada di kalangan teman-teman yang menghadapi masalah, sama ada diri sendiri yang menghadapi masalah tersebut, ataupun pasangan anda, ataupun anak-anak anda, ataupun ibu ayah anda yang mempunyai masalah tak dapat membezakan makhraj-makhraj huruf dengan baik, ataupun tak dapat mengingati hukum-hukum tajwid, ataupun tidak lancar baca Al-Quran, ataupun baca Al-Quran terputus-putus, tersangkat-sekat, ataupun tuan-tuan dan puan-puan tak tahu nak membaca huruf-huruf yang bersambung bagaimana, ataupun tidak tahu nak waqaf dan ibtidak pada bacaan ayat-ayat yang panjang, ataupun segala persoalan, permasalahan yang anda hadapi berkaitan dengan pengajian bacaan Al-Quran ini, teman-teman, jangan lepaskan peluang dapatkan sebuah buku asas dan buku tajwid serta rakaman buku tersebut. Kita telah rakamkan setiap helaian daripada muka surat buku asas dan tajwid ini sebagai panduan pada mereka yang berhajat untuk memperbaiki, untuk meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah kita telah berjaya membantu ramai dari kalangan ahli cepat Quran yang bersama dengan kita daripada awal live tadi itu, ada di kalangan mereka yang telah pun menjadi ahli, yang telah pun merasai penambahbaikan, peningkatan dalam kualiti Al-Quran mereka dengan menjadi ahli cepat Quran. Kerana apa? Selain daripada mengikuti live yang kita bawakan ini, ahli cepat Quran akan kita berikan dengan sebuah buku asas, sebuah buku tajwid, rakaman buku tersebut, kita berikan juga nota tajwid, kita berikan juga rakaman bacaan Al-Quran. Dan yang paling istimewanya, tuan-tuan dan puan-puan yang mendaftar menjadi ahli cepat Quran, kami tidak biarkan begitu saja. Kita akan berhubung dengan tuan-tuan dan puan-puan daripada masa ke masa. Dan jika anda menghadapi sebarang masalah, persoalan, pertanyaan ataupun ingin memperdengarkan bacaan, boleh hubungi kita. Kita buat set janji temu ataupun appointment untuk kita buat video call. Walau di mana sahaja anda berada, one to one. Tidak hanya terbuka untuk mereka yang berada di Semenanjung Malaysia. Begitu juga kita buka pendaftaran ini kepada mereka yang tinggal di Sabah dan Sarawak, Singapura, Brunei, Indonesia, ataupun di mana sahaja anda berada sekarang. Jangan jadikan jarak sebagai penghalang dan pemisah untuk sama-sama kita belajar meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran, sebagai persediaan untuk kita menghadapi bulan Ramadan yang akan datang ini, dan juga sebagai persediaan untuk kita kembali pulang menghadap Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan yang menciptakan kita dan Tuhan yang menurunkan Al-Quran ini. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan sampai kita pulang bertemu Allah dalam keadaan Al-Quran pun tak pandai nak baca. Apa jawapan yang kita nak berikan jika setelah nikmat yang Allah berikan penuh dengan kenikmatan dalam diri kita, diberikan usia yang panjang, rezeki yang melimpah ruah, kesihatan, masa lapang yang ada, jangan sampai kita tidak ada masa kepada Allah. Jangan sampai kita tidak ada masa untuk belajar mengaji Al-Quran. Jadi oleh itu, sekali lagi saya nak menyeru dan mengajak sahabat-sahabat untuk bersama-sama dengan saya dan kawan-kawan untuk menjadi ahli cepat Quran. Jangan bimbang tentang komitmen. Tidak ada yuran bulanan, tidak ada yuran tahunan yang kami kenakan. Untuk menjadi ahli cepat Quran, sahabat-sahabat, kita telah mengambil penuh pertimbangan di hadap
terhadap semua permasalahan yang dihadapi, terutamanya dari segi kewangan. Sebab itu kita menghapuskan yuran bulanan dan yuran tahunan. Kita hanya mengenakan yuran keahlian, itu pun hanya sekali sahaja untuk seumur hidup, untuk sepanjang hayat anda, dan diturunkan sahabat-sahabat sebagai persediaan ini kepada hanya serendah RM250 sahaja untuk 2 buah buku, untuk rakaman buku tersebut, untuk konsultasi, untuk nota tajwid dan rakaman Al-Quran dan pelbagai lagi sumber-sumber yang kita sediakan. Seperti kita ada close group Facebook Cepat Quran kita ada grup Telegram kita ada grup WhatsApp kita, sebagai membantu anda. Jika ada sebarang persoalan, kita menyediakan semua medium yang ada untuk sama-sama kita mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui pengajian Al-Quran. Jika anda lah yang menghadapi masalah yang saya katakan tadi, ataupun pasangan anda, ataupun anak-anak anda, jangan biarkan diri kita berada dalam kejahilan, berada dalam ketidaktentuan bagaimana untuk menentukan bacaan, yang manakah yang panjang, yang manakah yang pendek, yang manakah yang izhar, yang manakah yang jelas, yang manakah yang samar, yang manakah yang dengung. Jadi oleh itu, marilah bersama-sama kita menjadi ahli Cepat Quran. Sekali lagi, kita bukakan pendaftaran ini seluas-luasnya untuk menyambut kedatangan keahlian baru bagi keluarga besar ahli Cepat Quran ini. Jika anda lah orangnya, jangan bertangguh lagi, hubungi kami ataupun boleh mendaftar menjadi ahli sekarang dengan komen nak jadi ahli Cepat Quran. Jika ada yang berhajat untuk mendapatkan kesemuanya, keseluruhan yang saya bagi tahu tadi itu, komen sekarang nak jadi ahli Cepat Quran. Nanti admin kita akan balas komen tersebut. Kita akan bagi satu link, anda tekan link itu, dia akan bawa kepada WhatsApp admin kita, bagi tahu dia nak daftar jadi ahli. Nanti dia akan minta lah alamat rumah anda untuk kita postkan secepat mungkin, bagi anda dapat mulakan pelajaran juga dengan secepat mungkin, insya-Allah. Ataupun sahabat-sahabat boleh terus hubungi kami, nombor talian hotline WhatsApp kita boleh print screen ataupun boleh catat 0111-621-7797, 0111-621-7797. Itu baru betul. Jadi kalau anda tak tahu nak print screen, tak ada pen dan kertas nak tulis nombor yang kami berikan ini, jangan bimbang. Sahabat-sahabat, tinggalkan nombor telefon anda di ruangan komen, tapi pastikan nombor yang betul, biar kami yang menghubungi anda untuk membantu melakukan pendaftaran. Ataupun sahabat-sahabat boleh buat sendiri pendaftaran di laman web www.cepatquran.com. Saya ulangi, www.cepatquran.com. Sekiranya anda ada sebarang masalah sebelum ataupun semasa melakukan pendaftaran, ataupun setelah menjadi ahli, kepada mereka yang telah pun menjadi ahli, jika anda ada persoalan, ada pertanyaan, jangan malu, jangan segan dan jangan ragu untuk menghubungi kami ke nombor 0111-621-7797. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, marilah kita menjadi mata rantai. Saya mengharapkan jika anda merasakan Al-Quran anda sudah baik bacaannya, mungkin selama ini kita pernah menghadiahkan baju, kasut, beg, telefon kepada mereka yang berada sekeliling kita, anak kita, suami kita, isteri kita. Kali ini mungkin anda boleh menghadiahkan sesuatu yang sangat-sangat istimewa kepada mereka. Satu kaedah mudah, cara belajar mengaji Al-Quran dengan cepat, dengan pantas, bersama-sama dengan saya dan ahli Cepat Quran yang lain, dengan menyertai menjadi ahli Cepat Quran. Jangan bimbang, tidak ada kos-kos, yuran bulanan, yuran tahunan, hanyalah yuran keahlian sekali untuk seumur hidup sepanjang hayat. Sekali lagi sebelum saya berakhir, mereka yang berhajat menjadi ahli, komen sekarang nak jadi ahli Cepat Quran di ruangan komen, ataupun tinggalkan nombor telefon anda, ataupun hubungi kami ke nombor yang tertera di bawah, atau terus daftar di www.cepatquran.com. Baiklah teman-teman dirahmati Allah, selepas ini ada satu video pendek berdurasi 2 minit. Mereka yang nak mendaftar menjadi ahli, jangan lepaskan peluang untuk tonton video tersebut untuk mengetahui apakah pendekatan yang akan kami berikan di dalam buku yang akan dikirimkan ke rumah anda
buku sejarah fizikal kami akan postkan kepada anda walau di mana sahaja anda berada, dan kami akan berikan akses kepada rakaman pelajaran-pelajaran yang telah pun kita siapkan. Jadi oleh itu, saya rasa setakat itulah dahulu perkongsian daripada saya dalam ruangan yang ada untuk kali ini. Yang baik, yang sempurna, itu semuanya dari Allah Azza wa Jalla. Tapi yang silap, yang salah, yang lemah, yang kurang, itu daripada dia sendiri. Saya mohon ampun serta maaf. Dan saya akhiri dengan hadza wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran. Ingat apa? Ingat cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran, dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci, dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan, atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu. Kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kantan janwan, kantan ranhan, andan lanban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mad, dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum.